Main tamborin di hujung istana sambil selami madah sandiwara. Para hadirin yang bijaksana, izinkan kami memula bicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami dari kumpulan PH Varian akan mempersembahkan projek kami yang diberi tajuk Tempoh masa yang lama diambil bagi proses pemilihan bahan sumbangan. Di layar adalah latar belakang, lokasi dan carta organisasi Universiti Teknikal Malaysia Melaka. Menjadi universiti teknikal yang kreatif dan inovatif terkemuka di dunia adalah visi UTM bersama misi dan moto sebagai tunjang utama. Berikut dipaparkan latar belakang dan carta organisasi PLH yang diterajui oleh Ketua Pustakawan. Seterusnya dipaparkan visi, misi, piagam pelanggan dan objektif PLH. Kami, kumpulan PLH Varian telah ditubuhkan pada 30 Disember 2020. Projek ini merupakan penyertaan kali pertama kumpulan kami. Kumpulan kami terdiri pada 7 orang ahli termasuk seorang fasilitator. Surat penubuhan kumpulan adalah seperti di layar. Di layar dipaparkan logo kumpulan, visi, misi, objektif dan moto kumpulan kami. Dipaparkan jadual pelibatan, tanggungjawab dan rekod kehadiran ahli sebanyak 95%. Medium komunikasi bagi ahli kumpulan kami adalah seperti di layar. Penilaian carta radar bagi ahli kumpulan sebelum projek dilaksanakan adalah seperti di layar. Pelaksanaan projek adalah berpandukan kitaran PDCA iaitu Plan, Do, Check dan Action berpandukan carta perbatuan bermula Januari 2021 sehingga Februari 2022. Pemilihan masalah telah dikenal pasti melalui kaedah brainstorming, analisa metrik bentuk T, pengumpulan data sokongan dan analisis data metrik bentuk L. Melalui teknik brainstorming, 10 masalah utama telah dikenal pasti. Kami telah menyarai pendek masalah menggunakan data analisa metrik bentuk L, bentuk T dengan dua pembeli ubah iaitu kepentingan penyelesaian masalah kepada jabatan dan kemampuan ahli dalam menyelesaikan masalah tersebut. Hasil data analisa tadi, 3 masalah utama yang disenarai pendek adalah suhu pendingin hawa yang tidak menentu, kesukaran mencari bahan dirak dan tempoh masa yang lama diambil bagi proses pemilihan bahan sumbangan. Berikut adalah analisis masalah suhu pendingin hawa yang tidak menentu. Sebanyak 17% aduan telah diterima dari Januari hingga Jun 2021. Manakala analisis bagi masalah kesukaran mencari bahan dirak adalah sebanyak 8% aduan. Dan bagi masalah tempoh masa yang lama diambil bagi proses pemilihan bahan sumbangan adalah sebanyak 91 saat per bahan yang diambil oleh Jabatan Kuasa Pemilihan Bahan Sumbangan untuk memilih bahan sumbangan dari Mac hingga Mei 2021. Kumpulan kami telah menggunakan data analisis metrik bentuk L bagi memilih masalah utama. Dengan itu, masalah utama yang telah dipilih adalah tempoh masa yang lama diambil bagi proses pemilihan bahan sumbangan. Dipaparkan surat kelulusan pemilihan tajuk. Hadirin sekalian, rasional pemilihan projek kami adalah hubung kait masalah dengan pengguna, perkhidmatan, saranan global, jabatan, polisi OSHA,
garis panduan langkah mengoptimumkan perbelanjaan kerajaan dan 7 Strategic Goal, Goal 7 Financial Sustainable. Kesan jika masalah tidak diselesaikan adalah buku-buku yang berkaitan dengan keperluan pengguna lewat tersedia di rak, mengganggu proses kerja lain, mutu perkhidmatan merosot dan tiada penjimatan kos kepada universiti. Tema projek kami adalah ke arah penjimatan masa dan tenaga dalam proses pemilihan bahan sumbangan dan objektif projek adalah seperti di layar. Definisi dan latar belakang masalah. Dipaparkan terminologi projek. Penjelasan projek adalah melalui teknik 5W dan 1H. What? Apakah masalah yang berlaku? Proses pemilihan bahan sumbangan bermakna proses mengasingkan bahan sumbangan mengikut kategori yang diterima. Tempoh masa yang lama bererti masa diambil untuk memilih bahan sumbangan melebihi 30 saat mengikut tempoh masa yang ditetapkan melalui minit mesyuarat MPPLH bilangan 22021. Why? Kenapa masalah ni berlaku? Tiada proses pengasingan bahan dijalankan sebelum diserahkan kepada JPBS. Where? Di mana masalah ini berlaku? Di SKUHP dan BPSN. When? Bilakah masalah ini berlaku? Semasa pemilihan bahan sumbangan oleh ahli JPBS iaitu pada waktu pejabat. Who? Siapa yang terlibat? Staf SKUHP dan ahli JPBS. Dan how? Bagaimana masalah ini berlaku? Penerimaan bahan sumbangan yang diberikan tidak mengikut kriteria yang ditetapkan oleh SKUHP. Di layar dipaparkan waktu perkhidmatan PLH Kampus Induk UTM. Berikut adalah paparan jadual pengumpulan bahan sumbangan bagi Mac hingga Mei 2021. Di layar dipaparkan maklumat dan ciri-ciri kotak sumbangan bahan sedia ada. Keseluruhan kotak berjumlah 10 unit. Berikut dipaparkan proses pemilihan bahan sumbangan oleh ahli JPBS. Di layar dipaparkan 3 lokasi yang menunjukkan jumlah lambakan yang paling tinggi berbanding lokasi yang lain. Dipaparkan purata masa yang diambil bagi semakan bahan oleh ahli JPBS sebanyak 91 saat per bahan. Hadirin sekalian, kos bagi satu unit kotak sumbangan bahan adalah RM1,385 dan bersamaan RM14,681 bagi 10 unit termasuk kos pemasangan. Seterusnya merupakan paparan penangguhan kerja hakiki akibat mengambil masa yang lama dalam proses pemilihan bahan sumbangan. Sasaran penurunan masalah. Sasaran projek ialah untuk mengurangkan tempoh masa pemilihan bahan sumbangan daripada 91 saat kepada 30 saat bagi sebuah bahan. Justifikasi sasaran 30 saat ini adalah berdasarkan keputusan MPPLH bilangan 22021. Analisa masalah. Berdasarkan teknik YY Analysis, kami dapati 12 punca akhir dikenal pasti seperti di gambar Rajah Ishikawa 1. Teknik verifikasi dan validasi telah digunakan bagi mengenal pasti punca masalah paling mungkin. Bagi kategori bahan, punca pertama, tiada maklumat kategori bahan. Tiada sebarang maklumat bahan yang boleh dan tidak boleh disumbang diletakkan pada kotak sumbangan bahan. Keputusan. Punca kedua, material mahal. Didapati hanya satu unit kotak sumbangan bahan berharga RM1,385. Keputusan. Punca ketiga, bahan tidak berorder. Keputusan. Punca keempat, hanya mempunyai satu ruang. Keputusan. Punca kelima, kunci tidak berkualiti. Selak kunci yang digunakan boleh diakses melalui ruang memasukkan bahan. Keputusan. Bagi kategori kaedah, punca pertama, tiada langkah pengasingan bahan. Catat alih proses kerja yang ringkas menunjukkan tiada proses pengasingan bahan. Keputusan. Punca kedua, tidak peka keperluan pemantauan. Keputusan. Punca ketiga, tiada aktiviti promosi berterusan. Promosi hanya pernah diwar-warkan semasa pelancaran Book Donation Campaign dan program Keep a Book Alive. Keputusan. Bagi kategori manusia, punca pertama, latar belakang penyumbang yang pelbagai. Penempatan kotak sumbangan bahan di tempat awam menyebabkan bahan diterima tidak mengikut kategori kerana di luar kemampuan staf untuk mengawal jenis bahan yang akan disumbang. Keputusan. Punca kedua, bukan hak milik. Kotak sumbangan bahan adalah milik PLH. Namun apabila diletakkan di luar UTM, pengawasan tidak dapat dijalankan secara menyeluruh. Keputusan. Punca ketiga, staf terhad 2 orang sahaja. Hasil semakan pada jadi staf tiada bebanan tugas dikesan. Keputusan. Bagi kategori persekitaran, punca undang Bedelisma. Punca ini di luar kawalan kumpulan kerana penempatan kotak sumbangan di tempat awam. Keputusan. Hadirin sekalian, dipaparkan gambar Rajah Tulang Ishikawa 2 yang menunjukkan 8 punca yang paling mungkin. Sebelum kita meneruskan ke pembentangan seterusnya, mari kita saksikan situasi masalah tersebut. Macam manalah nak siap ni? Macam-macam kategori ada. Yang tak ikut kriteria, yang pelik-pelik pun ada. Stres betul lah.
Jenuh lah macam ni. Tiap-tiap bulan asyik buat benda yang sama je. Tapi nak buat macam mana? Nak tak nak, kenalah buat. Ozia, dah lama dah ni kita pilih. Jom kita minum air. Salwa, kau duduklah dulu kalau ya pun. Aku nak minum pun tak lalu ah. Tengok tu, kami banyak lagi nak dipilihnya. Alah, dah pukul 1 pun tak tutup lampu lagi. Dah tak ada orang tutup lampu. Oops. Jangan tutup lampu ni, saya ada. Sorry, saya buka balik. Cadangan penyelesaian masalah adalah seperti di layar. Kaedah pro dan kontra juga telah digunakan dengan mengenal pasti cadangan penyelesaian bagi punca material mahal, iaitu cadangan 1 menghasilkan kotak sumbangan bahan yang baharu dengan menggunakan material yang lebih murah dan berkualiti. Keputusan diterima. Cadangan 2 menggunakan bahan sedia ada atau terpakai yang masih elok untuk kotak bahan sumbangan yang baharu. Keputusan diterima. Bagi punca tidak beroda, cadangan memasang roda yang tahan lasak dan berkualiti pada kotak sumbangan bahan. Keputusan diterima. Punca tiada maklumat kategori bahan. Cadangan 1 menyediakan maklumat kategori bahan berserta dengan penangan pada kotak sumbangan bahan yang baharu. Keputusan diterima. Cadangan 2 menambah maklumat bahan yang boleh dan tidak boleh disumbang pada kotak sumbangan bahan. Keputusan diterima. Punca hanya mempunyai satu ruang. Cadangan menyediakan lebih dari satu ruang untuk memasukkan bahan mengikut kategori. Keputusan diterima. Punca kunci tidak berkualiti. Cadangan memasang kunci berselak dan kunci mangga pada kotak sumbangan bahan. Keputusan diterima. Punca tiada langkah pengasingan bahan. Cadangan penambahan langkah pengasingan bahan dalam carta ahli proses kerja pemilihan bahan sumbangan di SKUHP. Keputusan punca tidak peka keperluan pemantauan. Cadangan 1 pemantauan kotak sumbangan bahan 2 kali sebulan di semua lokasi terlibat. Keputusan ditolak. Cadangan 2 meletakkan kotak sumbangan bahan berdekatan dengan CCTV. Keputusan ditolak. Punca tiada aktiviti promosi berterusan. Cadangan 1 menggunakan semua medium promosi seperti email dan media sosial PLH. Keputusan diterima. Cadangan 2 memaklumkan semua lokasi penempatan kotak sumbangan bahan di dalam dan luar UTM. Keputusan diterima. Hadirin sekalian, di layar dipaparkan surat permohonan dan kelulusan cadangan penyelesaian. Pelaksanaan projek. Teknik 5W dan 1H telah digunakan dalam pelan tindakan cadangan penyelesaian 1. What? Apa penyelesaiannya? Penambahan langkah pengasingan bahan dalam carta ahli proses kerja pemilihan bahan sumbangan di SKUHP. Where? Di mana ia berlaku? Di seksyen koleksi UTM, hadiah dan pertukaran. Why? Kenapa dilakukan? Memudah dan menjimatkan masa serta tenaga proses pemilihan bahan sumbangan oleh ahli JPBS. When? Bila ia berlaku? Bermula 1 Julai 2021. Siapa yang terlibat? Staf di SKUHP. Dan how? Bagaimana dilakukan? Penambahan langkah pengasingan bahan dalam carta ahli proses kerja pemilihan bahan sumbangan di SKUHP seperti di layar. Cadangan penyelesaian 2. What? Apa penyelesaiannya? Menggunakan semua medium promosi seperti email dan platform media sosial PLH. Where? Di mana ia berlaku? Di seksyen koleksi UTM, hadiah dan pertukaran dan seksyen rujukan. Why? Kenapa dilakukan? Informasi dan maklumat berkaitan kotak sumbangan bahan dapat disebar dengan lebih meluas. When? Bila ia berlaku? Bermula 1 Julai 2021. Who? Siapa yang terlibat? Semua ahli kumpulan, staf SKUHP dan staf seksyen rujukan. Dan how? Bagaimana dilakukan? Promosi yang telah dilakukan adalah seperti di layar. Cadangan penyelesaian 3. What? Apakah penyelesaiannya? Memaklumkan semua lokasi penempatan kotak sumbangan bahan di dalam dan luar UTM. Where? Di mana ia berlaku? Di seksyen koleksi UTM, hadiah pertukaran dan seksyen rujukan. Why? Kenapa ia dilakukan? Penyumbang dapat mengetahui lokasi penempatan kotak sumbangan bahan dan berpeluang mempunyai lebih banyak pilihan lokasi untuk menyumbang bahan. When? Bila ia berlaku? Bermula 1 Julai 2021. Who? Siapa yang terlibat? Semua ahli kumpulan, staf SKUHP dan staf seksyen rujukan. Dan how? Bagaimana dilakukan?
Memaklumkan semua lokasi penempatan kotak sumbangan bahan di dalam dan luar UTM seperti di layar. Cadangan penyelesaian 4. Wat, apakah penyelesaiannya? Menyediakan kotak sumbangan bahan baru yang mempunyai ciri-ciri berdasarkan kriteria yang dinyatakan di dalam cadangan penyelesaian. Where, di mana ia berlaku? Lokasi penempatan kotak sumbangan bahan di luar UTM. Why, kenapa dilakukan? Memudahkan pengguna di luar UTM untuk menyumbang bahan mengikut kriteria yang ditetapkan. When, bila ia berlaku? Bermula 1 Julai 2021. Siapa yang terlibat? Semua ahli kumpulan. Dan how, bagaimana dilakukan? Proses penyediaan kotak sumbangan bahan baru adalah seperti di layar. Hadirin sekalian, di layar merupakan deskripsi prototip reka bentuk 1. Keputusan uji cuba prototip reka bentuk 1 terlalu banyak ruang lutsina, tiada ruang yang cukup untuk meletakkan maklumat bahan, tiada roda. Ujian cuba tidak berjaya. Di layar merupakan deskripsi prototip reka bentuk 2. Keputusan uji cuba prototip reka bentuk 2. Kotak terlalu besar dan lebar. 3 ruang memasukkan bahan membuat kotak menjadi lebar. Ruang memasukkan bahan tidak boleh dikecilkan kerana mengambil kira saiz bahan yang pelbagai. Uji cuba Di layar merupakan deskripsi prototip reka bentuk 3. Keputusan uji cuba prototip reka bentuk 3. Bahan senang diasingkan, maklumat kategori bahan dapat dipaparkan, mengurangkan impak bahan jatuh dan lebih selamat. Uji cuba. Hadirin sekalian, proses pembangunan produk adalah seperti di layar. Dengan ini, kami memperkenalkan DB Box. Di layar adalah spesifikasi produk inovasi kami, BD Box. Pada bahagian hadapan, BD Box dilengkapi dengan penggunaan skru agar mudah dibuka dan dipasang semula. Ukuran ruang yang sesuai untuk pelbagai jenis bahan. Dilengkapi dengan 4 roda yang boleh dikunci. Maklumat jenis bahan yang boleh dan tidak boleh disumbang. Manakala pada bahagian belakang BD Box dilengkapi dengan auto closing door untuk mengurangkan impak bahan jatuh. Bantal polyester di bahagian bawah mengelakkan bahan jatuh dengan kuat. Pemegang dan penyelak untuk kunci keselamatan. Hadirin sekalian, di layar dipaparkan surat permohonan penempatan di lokasi terpilih. Berikut merupakan pelaksanaan uji rintis 1 di Koperasi Dewan Bahasa dan Pustaka Malaysia Berhad Taman Tasik Air Keroh dan maklum balas borang soal selidik penempatan BD Box. Berikut merupakan pelaksanaan uji rintis 2 di Galeri Bookstore Masjid Tanah Melaka dan maklum balas borang soal selidik penempatan BD Box. Berikut merupakan pelaksanaan uji rintis 3 di kedai buku popular Ion Air Keroh Melaka dan maklum balas borang soal selidik penempatan BD Box. Di paparan ialah hasil soal selidik penggunaan BD Box kepada staf SKUHP dan ahli JPBS. Keunikan dan kelebihan BD Box seperti di layar. Dipaparkan adalah surat pengesahan inovasi produk BD Box oleh pensyarah kanan Fakulti Kejuruteraan Pembuatan dan Juruterawam Pejabat Pengurusan Fasiliti serta pengesahan minit MPPLH bilangan 10-2021. Semakkan projek. Di paparan adalah perbandingan jadual bahan sumbangan, jumlah bahan dipilih dan jumlah bahan tidak dipilih mengikut lokasi terpilih sebelum dan selepas projek dilaksanakan. Berikut di paparan adalah jadual perbandingan tempoh masa pemilihan bahan sebelum dan selepas projek. Berikut adalah graf sasaran projek yang menunjukkan pengurangan tempoh masa pemilihan bahan sumbangan daripada 91 saat kepada 30 saat bagi sebuah bahan. Faktor kejayaan adalah seperti di paparan. Pemantauan dan penyeragaman. Jadual pemantauan dan penyeragaman sebelum dan selepas projek untuk ahli kumpulan KIK adalah seperti di layar. Di layar adalah perbandingan purata masa sebelum, selepas dan pemantauan projek. Berikut merupakan surat kelulusan penyeragaman projek yang diluluskan oleh Ketua Pustakawan. Di paparan adalah gambar-gambar aktiviti penyeragaman projek. Di paparan adalah perbandingan carta alih lama dan baharu bagi proses kerja yang telah didokumentkan. Berikut dipaparkan jadual penempatan kotak sumbangan bahan di dalam dan luar UTM bagi bulan Ogos hingga Disember 2021. Paparan berikut menunjukkan permohonan dan kelulusan bajet bagi tahun 2022 untuk penambahan perolehan 10 unit BD Box. Seterusnya adalah jadual penempatan 10 unit BD Box di lokasi terpilih di sekitar negeri Melaka. Penambahbaikan aktiviti program sumbangan bahan adalah dengan menggiatkan promosi seperti di layar. Berikut adalah paparan perkongsian projek BD Box kepada Wakil Universiti Sains Islam Malaysia USIM dan kumpulan MySil yang terdiri daripada pustakawan sistem maklumat daripada semua universiti awam. Penciptaan nilai. Hasil daripada projek ini berikut merupakan faedah ketara yang diperolehi di mana masa purata pemilihan bahan adalah 27 saat dan penjimatan sebanyak 61 saat berbanding sebelum ini. Perbandingan gambar di layar menunjukkan ruang sebelum dan selepas projek dilaksanakan. Tiada lagi longgokkan bahan di ruang kerja BPSM.
Hasil daripada projek kami, berlaku juga penurunan jumlah bahan yang tidak dipilih. Kos penghasilan kotak sumbangan bahan juga dapat dijimatkan, iaitu sebanyak RM891 seunit. Di paparan adalah email menunjukkan tiada lagi penangguhan tugas yang diberi oleh Ketua Pustakawan. Di paparan adalah implikasi BD Box kepada jabatan, pengguna dan staf perpustakaan. Membantu menyokong SDG Goal 9 adalah penciptaan nilai yang dapat dibuat. Penciptaan nilai seterusnya ialah dapat membantu menyokong SSG Goal 7 UTM. Penciptaan nilai terakhir yang dapat dibuat ialah membantu menyokong polisi OSHA UTM. Dipaparkan penciptaan carta radar ahli kumpulan selepas projek dijalankan. Di layar dipaparkan nilai-nilai pembelajaran yang diperolehi oleh setiap ahli kumpulan sepanjang projek KIK ini dijalankan. Paparan menunjukkan aktiviti peningkatan pengetahuan di kalangan ahli kumpulan. Kelemahan ahli kumpulan dapat diatasi dalam menjayakan projek KIK kumpulan kami. Berikut dipaparkan rakaman ucapan Timbalan Ketua Pustakawan Puan Siti Salwa binti Jamal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah, dengan izinnya, maka terhasillah satu produk inovasi untuk penambahbaikan proses di perpustakaan. Pertama sekali, tahniah saya ucapkan kepada ahli kumpulan PLH Varian yang telah berkorban masa dan tenaga untuk memastikan projek inovasi produk yang dinamakan BD Box ini berjaya dihasilkan. Pada pandangan saya, BD Box merupakan satu produk yang sangat-sangat berinovasi serta satu hasil kerja yang kreatif yang akan memberi manfaat bukan sahaja kepada PLH itu sendiri tetapi juga saya yakin kepada masyarakat di luar sana. Dan saya merasakan produk ini juga berpotensi untuk dikomersialkan sebagai satu produk yang mempunyai nilai tambah dalam konteks penambahbaikan proses di perpustakaan. Akhir sekali, saya ingin mengucapkan terima kasih dan tahniah sekali lagi kepada ahli kumpulan PLH Varian dan semua pihak yang terlibat yang bertugas lumus memastikan kejayaan penghasilan produk ini. Sekian, terima kasih. Dijemput para panel hakim untuk memberikan rumusan persembahan dan soalan sekiranya ada. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan tahniah kumpulan atas projek ni. Okey, saya baru clear yang bahan sumbangan tu refer kepada buku sebenarnya. Maknanya dari segi definisi kena tengok balik semula lah biar jelas ya. Apa benda yang kalau kakak kita panggil bahan, saya pun tak faham bahan tu apa. Okey. Alright, ini yang baru. Tapi you ada berapa tadi? Ada 10 ke 3 yang lama? 10. Ada 10. 10 tu sekarang jadi apa khabar dia? Okey, 10 tu sebab kita ada letak di fakulti dan di luar. Which is untuk di fakulti disebabkan kita ada 10, 5 daripada 10 tu kita memang letak di luar. Tapi selepas kita dah ada BD Box, 3 kita test di macam yang disebutkan tadi di di BP, di AEON and then di satu lagi di Masjid Tanah. Okey, yang selebihnya yang dua lagi kedai buku di luar di Pintar dan yang satu lagi di Gajah Berang tu kita memang letak yang 2 yang biasa, yang lama dan yang lain tu ekstra yang lain tu kita letak di fakulti secara bergilir-gilir sebab tak terhad, kotak tu ada terhad. Okey. Tak reuse balik dia untuk jadikan sebab dia bahannya boleh tahan juga harganya kan. Makanya kalau digunakan semula tu tak nampaklah orang kata membazir sangat. Tak reuse balik, modify dia ikut macam spek yang orang kata semana dia boleh nak menepati lah yang sedia ada. Bahan lama menggunakan akrilik yang susah untuk dimodify sebab dia mudah pecah. Dan yang ni lebih mudah kerana dia menggunakan plywood yang berkualiti. Juga kita menggunakan peralatan yang mudah didapati di hardware. Itu saja. Okey. Tak apa, cuma sayang benda tu benda yang agak mahal. Okey. Saya galakkan kalau you all boleh reuse, cuba tengoklah kalau boleh diusahakan. Sebab dah buat tapi kalau spek dia tak sama, saya risau nanti you all punya proses pemilihan tu pun tak akan nak capai nanti. Sebab dia akan masuk juga benda yang macam-macam dalam tu. Kalau katanya dengan sistem sekarang dah terbukti memang menyelesaikan masalah, so
cuba olah yang sedia ada itulah menjadi macam mana spek yang sedia ada. Tapi mungkin saya faham dia akan mengambil masa. Cuma saya jawab sikit yang Puan sebutkan tadi. Kira yang lama kita masih guna pakailah. Tadi kita letak macam di fakulti ni dia punya risk untuk campur dengan lambakan pelbagai tu kurang. Jadi insya-Allah lah, maksud dia still lagi tak membazir yang lama tu. Okeylah. Alright, itu saja. Terima kasih. Ada statistik tak berapa banyak apa buku ataupun hadiah tu pun buku ya kan, hadiah buku ni yang diperolehi sebelum dan selepas penggunaan ini. Kita ada bagi di slide yang ada perbandingan setiap lokasi, setiap lokasi tu bahan yang dipilih dan tidak dipilih di 5 kedai buku di luar tu, termasuk dengan 3 PTJ dan 8 fakulti. Bukan yang saya nampak nanti lama kelamaan dia akan jadi lambakan pula di perpustakaan UTM ni. Tak jadi macam tu ke? Terlampau banyak sangat buku-buku. Ada yang of course bukan semua buku boleh dipakai kan. Alhamdulillah setakat ni kita memang adakan projek CSR, which is kalau buku tu sesuai dengan pusat sumber, so kita akan sumbangkan. Dan baru-baru ni pun kita ada ke surau, jadi buku-buku keagamaan tu kita akan sumbangkan ke surau. Jadi insya-Allah tak akan ada lambakan lagi lah. Alright, insya-Allah. Okey, terima kasih. Terima kasih. Okey.